makan ya. Tak perlu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertamanya yang saya muliakan Puan Azlina Muhammad Noh daripada PKD Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu. Atas kesediaan Puan untuk hadir memberi ceramah kepada staf pusat komputer. Kita seramai 100 lebih Puan, tapi masing-masing dah ada komitmen. Ini yang kita berjaya kumpulkanlah. Contoh bapa-bapa dan ibu misali. Dan saya paling tabiklah kepada bapa-bapa yang 3-4 orang ni kan kita tabik spring lah. Atas komitmen sebab selalunya bila bercakap tentang welfare anak, macam mana nak membesarkan anak, lebih dibebankan kepada ibu. Jadi wakil bapa 3-4 orang pusat komputer ni saya amat hargai lah. Mungkin kita balik ke depan juga dia pun. Ya betul. Saya bagi. Ini adalah minggu Osh Puan ya. Ini adalah hari ketiga. Kita buat daripada Ahad sampai hari Khamis ada aktiviti yang disusun. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih atas kesediaan Puan. Mungkin ada banyak benda yang kita nak berkongsi. Sebab mula-mula bila saya cuba dapatkan baby massage, dia dekat Kedah ni tak berapa sangat. Tapi kalau kat KL dia dah jadi satu bisnes Puan ya, memang mudah dan banyak tempat. Tapi kalau dekat Kedah ni saya tanya hospital Sultan Bahiyah pun dia macam baby massage, itu remark yang saya dapat. Saya kata tak, baby massage buat baby. Oh kami tak ada. Itu yang saya ke Jitra dengan harapan ada. Alhamdulillah lah diperkenalkan nama Puan. Mula-mula bila Puan sebut nama Nur Azlina Muhammad Noh /PZM, saya ingatkan macam pingat apa ya. PZM tu rupa-rupanya pegawai zat makanan. Jadi ini adalah pakar daripada Jitra dan dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Puan, silakan. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat petang. Waalaikumsalam. Hak special 3 orang tu memang nak panggil duduk depan. Okey, terima kasih kepada Puan Shima ya. Dan terima kasih kerana jemput saya ya. Actually bila Puan Shima sebut pasal baby massage, ya, kat Kubang Pasu ni first time saya kena cerita pasal baby massage. Sebelum ni ada juga pemakanan bayi, tapi baby massage ni jarang orang nak panggil ya. Macam Puan sebutlah KL memang dah well established, tapi dekat Kedah ya, terutama belah-belah utara Perlis ke, tentang bayi nak massage baby ke, kadang orang kena ke massage. Kena ke kot. Kadang jadi macam tu ya. Okey. Tapi kat sini first kali topik saya, slide saya pasal pemakanan kanak-kanak ni agak banyak, tapi saya akan pergi cepat. Dia lebih ke makanan waktu sakit, macam mana nak dealing dengan baby dan anak ya. Dan saya akan sentuh baby massage pun. Saya ada 2 slide. Satu waktu saya training 40 jam kursus penyusuan ya. Waktu tu trainer saya dia tunjuk melalui doll, baby doll ya. Dan satu lagi saya ambil sini dalam YouTube ya, yang dia real baby, macam mana dia buat ya. So dulu kita boleh share nanti dan very interesting topik lah actually baby massage ni. Dan selalu dia praktik di India. Way of practice dekat India, terutama ibu-ibu baru diajar nak massage baby tapi kat Malaysia kita tak berapa lagi ya. Okey, pemakanan kanak-kanak saya mula dulu. Quiet speaker. Okey, kalau tengok dalam saya punya slide ya, yang ini ya biasa berlaku di kalangan kanak-kanak. Bila sebut child nutrition, saya masuk 2 kategori ya, bayi, kanak-kanak kecil ya. Bayi lahir hingga umur dia 12 bulan. Kanak-kanak kecil start 1 tahun hingga umur dia 3 tahun ya. Jadi kat sini kalau tengok kan, bayi biasanya ya, dia mudah berlaku jeng. Okey, bayi biasanya mudah berlaku satu term kita panggil kekurangan zat protein dan tenaga ya. Kadang-kadang kalau pergi klinik kesihatan, pergi hospital ke, kalau anak kita tu nampak kita halus sangat tu, kadang-kadang bila dah cek-cek doktor kata oh dia kwashiorkor, marasmus, ada 2 term dipanggil ya. Tapi kat Malaysia jarang nak jumpa kwashiorkor, nak jumpa marasmus ni, sebab biasa jadi pun dekat anak orang asli. Yang tu biasa kita jumpa. Maksudnya memang tak dapat makanan langsung ya. Kalau anak orang Malaysia ni kalau tak cukup berat pun biasa sebab ada makanan dia tak mau makan, tak ada selera, dia memilih kapok ya. Yang betul-betul kekurangan tenaga dan protein ni jarang berlaku ya. Jadi polisi
penyusuan ya di Malaysia kita, government ya, kalau ikutkan semua hospital kerajaan, dia mengamalkan polisi hospital rakan bayi, baby friendly hospital initiative. Lahir anak, ibu kena breastfeeding. Dia akan biar ibu dengan anak, tapi bukan tak dibantu. Biasa misi akan bantu macam mana nak pelekapan mulut anak, macam mana nak betulkan dia punya positioning anak ya. Yang tu memang ke hospital. Kadang-kadang kita dengar ibu-ibu dia buat macam runutan. Lahir-lahir kita penat-penat misi dia aja. Baby bukan dia nak jaga, pas kat kita. Kerana ibu akan komplain ya. Tapi itu ialah amalan penyusuan sebab nak bagi rooming in. Rooming in ni maksud ibu dengan bayi mesti duduk sama-sama. Sebab tu tak boleh pisah. Kecuali atas alasan perubatan. Katalah bayi tu hypo, dia kurang gula, lahir-lahir kena masuk dalam NICU ke apa, baru dia dipisahkan ya. Kalau tidak memang dibagi ibu dengan anak tu duduk sekali ya, bagi breastfeeding ya. Okey, jadi kat sini kalau tengok kan ya, penyusuan susu ibu kena diberi pada bayi, digalakkan sampai ya 6 bulan. Eksklusif breastfeeding ya. Kalau boleh, alhamdulillah. Tak boleh dalam pantang pun alhamdulillah ya. Lepas tu mix feeding ke ikut ya. Tapi kalau boleh 6 bulan baru start bagi makan ya. Yang start makan tu sekarang ni saya tengok trend ya. Sebab saya bukan orang Kedah, saya orang Selangor. Bila main Kedah, mereka memang bagi moi kadang-kadang. 2 bulan anak tak tidur malam beliau. Ambil wisdom baju dalam botol susu tu, bang risak sikit. Okey, kau jadi cacuk sempat. Lepas tu budak tu senyap, anak dia kenyang, dia kata ya. Tapi masalah later life dia jadi lain ya. Penghadaman bayi tu tak matang. Even kalau dia umur 6 bulan, kita dah start bagi moi ke apa tu, waktu tu dia baru nak perlahan-lahan nak matang. Yang paling organ terjejas ialah biasanya hati, pankreas yang produce insulin ya. Dan juga yang selalu terjejas ialah usus dia. Dan ada masalah tu, sembelit lah ya, selalu dia akan kerap jadi. Kalau kita duduk bagi anesthesia malam-malam, selalu saya nampak. Kadang-kadang even bila saya balik rumah mertua sendiri pun, bila anak nangis malam macam gambar tadi tu, twin saya anak kembar lelaki lah. Bila nangis dua-dua, teriak seorang dengan Lena, seorang lagi dia pun jaga. Akak dah sama-sama teriak. Waktu keluar dengar pun cemuih. Dia kata, iya pasal handphone. Dia kata, bagilah kan. Dia kata dia pakai saya tadi bagi kenyang supaya tidur nah. Tapi sebenarnya kalau budak tu tidur, sebenarnya dia tak kenyang. Dia jadi macam orang kata apa, dia dah dapat benda yang dia tak boleh hadam, terus dia ada serbu, dia akan jadi senyap, dia bercakap kebir. Budak tu sebenarnya ya. Kita orang kata dia kenyang ya. Okey, jadi kat sini penyusuan susu ibu boleh diteruskan sehingga bayi berumur 2 tahun ya. Kalau nak terus lebih 2 tahun boleh tak? Katalah sampai umur anak tu 3 atau 4 tahun, boleh tak bagi susu badan? Boleh. Boleh sebenarnya. Tapi betul, saya dulu pun waktu kecil-kecil orang kata kalau budak tu lepas umur 2 tahun masa menetik dengan ibu dia, nanti dia bodoh. Dia berkata dia tak cerdik, masuk sekolah tak pandai. Tak ada pun, lagi cerdik dia ada ya. Kalau boleh dia nak sampai 3 tahun 4 tahun tak apa. Tinggal lagi bila dia dah besar, dah menetik tu, dia bukan nak isap susu sangat. Mak pun malu tu. Dia nak mengopek kata-kata, dia just nak isap, nak main, dia nak pegang. Kadang maaf kata dia tak menikah lagi. Semua bapak-bapak, ibu-ibu okey faham. Kadang-kadang anak tu dia bukan apa tau, dia just kadang nak pisap, dia nak pegang, dia nak apa-apa. Kadang dia panggil mak, jom nak masuk bilik Ustaz. Allah, nak bagi sikit pun terkut. Kalau dia pandai cakap ya. Memang ada macam tu ya. Yang umur 3 tahun 4 tahun, orang kata nak mengopek je, dia just kadang nak berlayut aja. Bukan betul-betul dia nak bersusu tu sebab dia dah makan ya. Okey. Tapi pun dari segi nutrition tu okey ke? Yes, susu ibu dia mengikut umur anak. Kalau anak tu lahir pram, susu dia adalah untuk bayi yang pram. Ya, kalau kita jumpa di kedai, kadang dia kata susu untuk bayi yang pramatang, special formulation. Tak ada kenal-kenal maknanya benda tu just marketing punya ni saja. Kalau suka susu ibu, kalau anak lahir 7 bulan, susu dia tu untuk bayi 7 bulan. Kalau anak tu umur 6 bulan, susu bayi dia tu untuk anak umur 6 bulan. Kalau anak tu umur 2 tahun, susu dia tu zat nutrien untuk bayi untuk anak-anak 2 tahun. Memang di follow tu saran ini. Itu special susu ibu tu ya. Kalau tengok siapa yang pernah breastfeeding, tak yang breastfeeding. Color dia berubah-ubah. Dia punya tekstur dia tu kadang-kadang jadi cair, ada dia pekat pun ubah-ubah. Kalau ikutkan dia memang special ya, foundation dia. Okey, saya masuk slide ni. Biasanya slide ni saya guna untuk pengajaran
di kalangan jururawat ya, sebab kalau anda bersalin rawatan ke rumah jururawat buat kan, dan nanti dia ceritalah kalau kalau Dan dah dia nak cerita kadang-kadang tu dia main tengok okey semua cabut ya. Okay. Kalau Dan dia cerita, dia akan cerita beza antara susu ibu dengan susu formula. Kita panggil kadang-kadang saya panggil FCM, full milk powder kan, kadang-kadang susu formula kan. So kat sini kata susu ibu dia ada enzim yang menghadam protein. Kalau susu formula yang Clausen lembu ya, dia tak ada enzim tu. Jadi kadang-kadang bila minum susu formula selalu jadi kembung, angin. Lepas tu nak membuang payah, no? 3-4 hari tak membuang, perut keras aja betul rasa. Sial budak tu ya. Dan kalau tengok iron, kandungan zat besi dalam susu ibu dia ialah separuh daripada 100 ml susu, absorption dia 50%. Tapi kalau susu formula ya, dia hanya lebih kurang sikit saja, absorption dia pun tak good. Sebab tu syarikat susu formula kalau anda perasan dia akan letak diperkaya dengan zat besi. Dia tak sebut brand. Kalau anda yang rajin pergi tengok kat market, dia ada tulis brand A, brand B, brand C. Brand A tulis diperkaya zat besi, brand B diperkaya nukleotida, brand C diperkaya DHA. Dia masuk macam tu. Sebab absorption dia tersilap, tak boleh diabsorb langsung oleh baby. Ya, tak, formulasi dia tu tak sesuai dengan penjelapan bayi. Itu hanya dia punya marketing gimmick saja. Ya. Dan kat sini kalau tengok di bawah ya, perbezaan dari segi lemak dalam susu ibu, lemak dia banyak tapi didatangkan enzim. Sebab bila nak hadam lemak, dia mesti ada enzim lipase dan sebagainya. Tapi kalau susu formula, dia tak ada enzim, dia ada lemak. Sebab tu nanti dia tambah enzim buatan ataupun enzim yang dia derive. Tapi dia markup pula harga. Satu tin 70 kilo, baru RM70, baru sekilo. Anak kita sebulan makan 5-6 kilo. Kali dah kat situ. Punya mahal. Okey, yang bawah sebelah sini ialah vitamin ya. Dan kalau ikutkan dalam susu ibu, vitamin C, vitamin A sangat banyak. Vitamin B dia sikit yang atas tu. Tapi kalau susu lembu, vitamin B dia lebih banyak daripada C dengan A. Kenapa agak-agak? Ya, sebab dia nak bagi budak tu buka selera. Lapar sedia. Ya, kalau makan susu botol ini pasal dia suap banyak mana pun dia tak pernah habis, tak pernah orang kata tinggal baki lah, mesti clear dia habiskan budak tu. Ya, walaupun mungkin umur dia sebulan hanya perlu 2 ounce, kita bagi 3 ounce clear dia akan makan. Ya, dia akan buka tight vitamin B. Ya, ibu mengandung pun kalau tak ada selera muntah-muntah, misi biasanya di klinik akan bagi 4 jenis vitamin, hematinik kita panggil ya, folic acid, vitamin B, zat besi dengan lagi vitamin C. Vitamin B tu nak buka selera makan. Itu sebab bagi pada ibu ya. Okey. Dan kat sini ada setengah juga kes kita jumpa yang mana ibu tu kata ataupun orang keliling dia kata, Allah mak tu pun kering. Macam mana nak bagi susu kat anak? Sekali lagi nanti bagi susu anak tak cukup zat. Ya. Kalau ikutkan ibu yang pemakanan dia baik ya, gambar yang pertama ni, ibu yang kurang zat sederhana kita kata kurus kering, dengan ibu yang kurang zat teruk. Ibu zat teruk tu kat Malaysia tak pernah jumpa lagi. Kat Afrika baru ada. Confirm kurang zat teruk ya. Kat Malaysia kalau ada kurus kering tu dia kurang zat sederhana. Kandungan dia tak ada beza pun. Zat dalam air susu dia. Itu sebenarnya. Tapi kadang mentaliti kita, mak dia kurus, kalau air susu mesti tak cukup. Kita kata, kena anak tu pula menghisap kerap. Terutama baby lelaki. Baby lelaki ni buat. Kalau nak menghisap tak ada sikit-sikit. Anak perempuan ni, baby perempuan dia slow-slow lagi. Baby lelaki ni, nanti kita kata mak tu tak kurang zat pula. Tak payah bagi breastfeeding, bagi susu betul. Kadang-kadang macam tu. Okey. Jadi kat sini ya, kalau nak mencegah berlakunya kurang zat protein dan tenaga, untuk pengetahuan yang duduk kat Changi ni, saya banyak jumpa kes KZM ya, di kalangan staf-staf UUM sendirilah. Sebab tu saya tekankan topik ni ya. Biasa klinik Changi ni akan refer kes kat saya sebulan sekali yang kurang zat makanan, yang terlebih berat badan, kanak-kanak lah yang mana ibu dia bawa check dekat klinik ya. Dan kat sini biasanya yang kurang zat makanan ni ya, ataupun kita kurang berat badan, yang tu paling ramai ya. Dan start umur 6 bulan je, start berat dia nyet tak naik dalam graf. Graf kanak-kanak apa tadi saya tunjuk macam mana biasanya ya. Dan kat sini ya, kalau ikutkan 6 bulan start bagi makan. Awal pada tu jangan bagi dulu. Tapi ibu-ibu kita, tok-tok kita dulu diajak bagi waktu usia 3 bulan dengan 4 bulan. Jadi mungkin dia akan ajak kita 4 bulan dah kena bagi makan. Dia kata macam tu.
Ya, sebab ajaran mereka waktu tu 4 bulan kena bagi dah. Tapi kita kena betul balik 6 bulan baru boleh makan. Ya, ini sebab kajian dibuat. Kalau bagi awal sangat, ya, senang dapat diabetik awal. Ya, sebab tu banyak kes diabetes yang meningkat dan kita pun ada kes juvenile diabetik. Ya, maksudnya budak-budak umur 7 tahun dah kena kencing manis. Kesian budak tu. Tapi dia memang obes susah. Jadi bayangkan dia kena cucuk 4 kali sehari. Kalau kena diabetik ni dia bukan boleh makan ubat kanak-kanak, orang tua boleh makan ubat. Kanak-kanak memang on insulin sampai hayat dia. On insulin, ya. Tapi biasa kalau di awal dia kena diabetik, dia tak panjang lah umur dia. Biasa dalam umur 30, kadang-kadang dia cecah 40, Yang tu yang biasa. Lepas tu dia akan ada komplikasi sebab kencing manis tu biasa dia meninggal sebab komplikasi. Ya. Dia tak ada dalam cecah 50-60 macam yang biasa, ya. Okey. Kat sini kalau nak tengok ya kenapa dia kata 6 bulan start dia makanan pelengkap dari segi jurang keperluan tenaga kanak-kanak ya. Daripada dia lahir ya, graf pertama yang kedua tu ya. Daripada dia lahir hingga umur dia 5 bulan, kalau dia bagi susu ibu sahaja ya dah mencukupi. Tapi start umur dia 6 bulan, kalau susu ibu sahaja eksklusif, eksklusif maksud tak campur apa ayam pun tak campur, susu ibu saja ya. Kalau dia bagi susu ibu saja, ada jurang keperluan tenaga yang mana perlu ditampung dengan makanan biasa. Ya? Dan bila perkenalkan makanan pelengkap ni, kalau boleh jangan bagi nestem mula-mula. Ya, kadang-kadang kita nak ajak anak makan, kita beli yang ready made siap dah. Ya, nestem dengan beras merah lah, dengan yang apa lah, banyak di pasaran. Kalau ikutkan jangan bagi dulu. Kita nak ajak dia makan makanan biasa yang kita punya. Pertama bila makanan biasa tu kandungan gula dia terkawal. Kalau nestem tu dia tulis kat packing dia tak ada gula pun, bila kita test memang ada gula. Cuma dia tulis tak ada gula. Ya, tapi tu anak nanti akan dapat masalah dengan buah pinggang akan datang. Ya, terlalu early kita bagi nestem. So kalau boleh kat sini ni sukatan makanan untuk sehari umur 6 bulan ke 8 bulan, 9 hingga 11 bulan. Kalau tengok kumpulan makanan, semua kena ada. Maksudnya nasi ya, jenis-jenis kumpulan karbohidrat ya, bergirin kena ada. Lepas tu ada kumpulan protein, 2 serutih aja sehari. Kalau dia tak mau makan banyak tak apa, sebab kita nak ajak, baru nak ajak dia makan ya. Dan dia masih susu lagi. Ya, yang lebih zat dia dapat pada susu. Makanan ni ialah tambahan kat dia ya. Jadi kalau sayuran hijau kena ajak dah ya. Supu cawan sehari. Lebih kurang kalau nak bagi dia semangkuk muah itu, kalau diisi ayam 2-3 betul sikit-sikit okey. Sayur tu dalam, kalau bayam selai tu pun cukup dah sebenarnya ya, tak perlu banyak dah. And then buah boleh ajak dia makan, terutama jus buah ya. Kalau boleh perah buah tu, ambil jus dia, gunakan camca. Kalau boleh dapat 2 camca sehari, okey ya, bantu dah tu ya. Dan susu ibu on demand kalau masih menyusu ya. Dan telur tu kalau ikutkan bagi kuning je, putih jangan kasih dulu ya, sebab putih ni dia akan jadi alergik alahan ke kulit dia ya. Tapi kuning tak apa, bagilah, nak masuk dengan muai masak sekali ke gimana ya. Dan kat sini minyak masak 1 sudu teh, kena goi dengan muai itu minyak. Sebab biasa kita tengok umur 6 bulan ni start berat dia nak turun ya. Bila berat badan turun, tumbesaran minda terjejas. Nak cover balik tumbesaran minda, keperluan DHA, EPA dalam minyak masak. Sebab tu kita masukkan minyak ya. Dan bentuk makanan dipuri, dilecek separuh pepecahan. Maksudnya tak payah blend. Kalau ikutnya ya, kita lecek halus tak apa. Kalau nak blend pun jangan terlampau halus sangat ya. Tak perlulah. Bagi dia tahu pejal-pejal. Tengok nanti anak tu excited nak makan ya. Sebab ada baby kat sini yang belum umur dia 6 bulan. Berapa bulan tu? 3 ada juga, yang 2 bulan 4, start 6 nanti tengok try bagi dia makan. Dia punya excited, tapi nanti dia makan meleleh-leleh kat tepi. Sebab apa? Dia tak reti nak handle makanan. Dia tak tahu lidah tu nak buat apa benda duduk atas lidah ni. Ada ke contoh nanti. Tapi jangan give up. Tu normal lah tu. Dia belajar nak handle food ya. Dia dah pandai, nanti dia tahulah telan. Mula-mula tu memang dia main-main dulu, keluar pada mulut dan sebagainya ya. Okey, yang 9 hingga 11 bulan kalau ikutkan kat sini ya, cuma beza dengan 6 ke 8 bulan tadi bentuk makanan. Kalau boleh dicincang atau dipotong kecil-kecil ya. Waktu ni. Dan waktu umur 9 hingga 11 bulan dia suka nak pegang. Ya, kalau bagi dia makan, dia tengok kita pegang pinggan tu, dia pun nak rabur sekali kat dalam tu ya. So kalau boleh bagi dia bentuk yang boleh dipegang. Ya, contohnya kita rebus dalam kacang panjang, potong dia halus, bagi dia pegang. So bila dah rebus lembut, bagi dia gigit nyanyi
dia akan belajar menggunakan gigi dan rahang dia, ya. Okey, ini yang umur 1 hingga 3 tahun, 4 hingga 6 tahun. Yang ni kategori kanak-kanak yang lihat nak makan, payah nak bagi makan, selalunya tak mau makan, ya. Dan biasanya kalau umur dia 1 hingga 3 tahun, ya, jangan bagi nasi tiap hari, ya. Bagi tukar-tukar dengan mi hun, kuih tiaw, mi kuning, laksa, ya, mi sanggui, tukar mana tu. Nah, kadang-kadang ibu ni kita bila anak tak mau makan, kita punya rimah dan rasa risau ni, pasal apa tak mau makan, aku masak tak sedap kok. Nah, laki balun tak bagi roti, berpinggan-pinggan apa pasal anak tak mau makan. Jadi kita rasa macam masak tak sedap ke apa. Budak tu sebenarnya dia tengok nasi tu dah boring untuk nasi. Nah, tak kira dah warna-warni ke, ya. Jadi kalau boleh atuk mi, ya. Kalau dia tak mau makan nasi, dia makan mi, tak apa, kumpulan yang sama. Jadi tak mau makan nasi, dia makan biskut, tak apa, kumpulan yang sama, ya. Kalau tak mau makan nasi, dia makan jenis-jenis kita kata roti putih ke, tak apa, kumpulan yang sama. Cumanya bila makan nasi, dia belajar makan nasi imbang. Ada sayur, ada lauk, ada nasi. Tapi kalau makan roti, ya, kita pula kena ajak dia macam sandwich. Sandwich ada sayur, ada dia punya sardin atau telur, ada roti, baru seimbang. Nah, biskut pun kita buat lagu tu. Biskut lapik tengah dia bubuhlah salad ke timun, lepas tu letak sardin yang kita dah hancur-hancur ke, tu tak apa, ajak patient tu, ya. Kalau tidak memang dia memilih tak mau makan, ya. Okey, dan lagi satu yang penting untuk ibu-ibu dan juga bapa-bapa ni penting ni nak ajak isteri kat rumah ni, ya. Umur anak setahun ni dah boleh makan makanan keluarga. Maksudnya kalau dia nak try gulai, kita boleh suar dah. Dia nak try sambai, kita boleh bagi sikit dah. Jangan risau. Nah, umur setahun dia dah boleh makan makanan keluarga. Tak payah nak masak asing muai kat dia. Dia akan tahu budak ni cerdik. Pinggan dia kenapa lain? Pinggan mak bapak ni pasal apa lain? Dia tak akan pergi makan tempat dia tu pergi. Dia akan pakai kita punya lauk ni. Biasanya memang fashion lah gitu, ya. Dan dia kalau ikutkan hanya kanak-kanak yang ada masalah alergik teruk je yang kita kena pantau menu dia, ya. Kalau kata puan ada alergik seafood, husband ada alergik dekat kerang ke sotong, yang tu jangan bagi dulu sampai umur dia 2 tahun. Lepas 2 tahun baru perkenalkan. Kalau setahun ya kita tak ada alergik apa, insya-Allah dia tak ada alergik, boleh try dah bagi udang, sotong, ya. Tengok dia very excited nak makan. Kalau pernah tengok baby dia nak ngunyah tu, dia nak menggayarkan mulut dia. Kelakar. Okey. Yang ni, ya, tadi tentang makanan, ya. Dan biasanya anak-anak ni kita kena pastikan dia dapat makanan seimbang, dan sebenarnya kita ada garis panduan banyak mana anak kena makan sehari, ya. Saya back balik pada tadi, saya tak sentuh dari segi nasi, ya. Biasanya kalau saya ni bubur, ya, untuk anak umur 6 ke 8 bulan, 9 ke 11 bulan, sehari kalau dia makan 2 cawan bubur tu dah mencukupi anak umur 9 ke 11 bulan, ya. Maksudnya sekali dia nak makan tu, kita kata 2-3 mulut, 2-3 camca tu tak apa. Ligan dia lagi. 2 cawan je sehari, ya, tak banyak, ya. Tapi bila dah masuk umur 1 tahun, ya, ke 3 tahun, 4 ke 6 tahun, baru kita tukar cawan, ya. Dan soalan tu tanya, ada orang tanya kat saya, kita senduk nasi tak pakai cawan? Kita senduk nasi pakai senduk. Mu mana nak agak cawan dengan senduk? Nah, okey. Kalau cawan, satu cawan yang kopi yang putih tu, nah, dia sama dengan senduk yang melengkuk sikit, yang macam melamin putih ada bunga-bunga tu. Ataupun senduk plastik kalau cara hijau, kalau merah melengkuk sikit tu, sama. Satu senduk tu sama dengan satu cawan, ya. Jadi boleh agak sehari. Kalau budak-budak yang bawah umur 3 tahun, 2 senduk nasi sehari memadai. Nak dapat 2 senduk tu silat tak dapat. Payah nak ajak dia makan, ya. Okey. Sehari je tu. Okey. Dan kalau ikutkan umur 4 tahun ke 6 tahun, susu tadi, ya, kalau boleh dibagi ikut gelas, ya, dan 2 gelas sehari dah cukup dah. Jangan terlajak susu, ya. Biasa kita jumpa kes obesity ni sebab dia terlajak susu, overfeeding pada susu. Asal-asal nak gonggong botol itu, so bila gonggong botol, mak pula bancuh 8 ounce botol besar, ya. Sekali dia gonggong 1 jam, dia pusing, jalan raton, dia habis. Lepas 2 jam dia minta lagi, ya. Dia minta lagi, so dia minta lagi. Jadi dia overfeeding pada susu. Dia bukan lapar, dia nak mengisap tu, ya. Sebenarnya dia bukan lapar sangat, ya.
Okey, ni ada air tadi ya. Yang ini tak apa, dari segi kalori ni biasa saya jaga ya, macam di pejabat kesihatan saya jaga zat makanan saya seorang je, no. Yang saya turun tak PZM tu sebab nanti dia confuse PTM pun ada, pegawai teknologi makanan pun ada. Macam-macam nama lagi kita orang lain ya. Jadi kalau sebut PZM tu saya seorang lah buat masa ni ya. Dan kalori ni masa kita pantau. Kalau anak-anak anda ada masalah pembesaran, KZM ya, ataupun LPB lebih berat badan, yang tu saya akan kira lah. Puan cerita banyak mana makan, saya convert untuk kalori. Cukup tak cukup, cukup tak cukup. Biasa macam tu ya. Sebab tu kalau jumpa saya berjam. Ya. Seorang bayi kalau baby tu betul ni saya nak betul-betul kelak kes tu 45 minit ataupun 1 jam. Mak tu nak cerita makan, sekejap lagi tertinggal ni lah, tertinggal tu. Dia ada makan ni, dia lupa ni. Tengah hari tadi dah ada makan tu. Kadang mak tu pun lupa. Ya, jadi nak betul-betul dapat kalori tu kadang lama. Ya. Okey, yang ini keperluan protein sehari. Kalau saya nak convert bentuk mudah protein ni, kalau kanak-kanak tu 17 gram lebih kurang 2 sudu makan. Ya. Kalau 23 gram lebih kurang 3 sudu makan isi ikan atau isi ayam. Ya. Itu maksud dia. Ya. Gram-gram tu. Ya. Okey, dan kat piramid makanan ni kalau tengok dalam slide ya, kita Malaysia tak ada piramid makanan kanak-kanak. Yang ini hanya piramid makanan USA, Amerika punya ya. Tapi lebih kurang lagu tu lah, macam piramid makanan orang dewasa ya. Siapa yang pernah tengok piramid makanan Malaysia punya depan saya? Tak ada, nanti saya tunjuk kalau ada channel, kalau ada masa ya. Okey. Dan kat sini segi makanan kanak-kanak ya, yang penting mak tu kena pandai mereka. Pandai lah Ejah. Tapi kadang-kadang mak ngadu kat kita, anak tak makan, yang mak nak makan tu siapa? Mak yang kena makan. Anak tak naik berat, mak yang kulit. No? Kadang saya kata, betul-betul tak apa. Puan mereka tu mereka sikit-sikit lah ya. Tapi kadang mak kata bila mereka sikit sekali lagi, nampak dia abang dia yang sulung, nampak dia bapak dia, mereka pun nak sahur sama. Tak boleh nak mereka sikit-sikit, mereka lah banyak-banyak. Bila nak tak makan, mak yang telan. Jadi mak pun besar, anak pun kecil dah ya. Okey. Dan kalau tengok kat sini, gunakan pelbagai warna dalam hiasan makanan, dalam nak buat makanan ya. Nasi tadi buat lagu tu bentuk dia, telur tu jadikan mata ya. Tengah-tengah tu ada buah cherry, tomato boleh, tomato kecil ya. Okey. And then kacang peas tu buat dia punya mulut ya. Kalau tengok bila bagi lagu ni, budak tu akan pilih tamata dulu. Dia sauk tamata telur, telan dulu. Okay, nanti dia akan sauk yang tomato tu, dia tetap sauk yang mulut. Nasi tu kadang dia tinggal lah. No? Tapi tak apalah, dia akan makan juga. Pasti dia akan tertarik nak makan ya. Kalau perlu, umur 4 tahun ke atas, try buat macam ni. Kalau tidak, memang tak mau makan ya. Kalau tak kat nasi, biasa tu dia tak mau makan ya. 4 tahun ke atas, dia cakap dia pandai cakap, try buat dia ya. Okey. Lagi satu yang dia tak mau no? Budak-budak ni tak ajak pun dia pandai sendiri no? Dia tengok kawan dia makan, dia tengok pupu dia makan, dia pergi kedai sekali kita bagi duit suruh simpan, dia pergi beli sendiri no? So kalau boleh jeruk-jeruk ni ya, kita panggil jajan-jajan lah jajan-jajan tu pun elakkan ya. Dan kalau boleh elakkan juga pemberian air teh no? Teh terutamanya jangan bagi dia orang kata ketagih ke ayam teh. Ayam teh ni ketagih dia boleh menyebabkan kita addicted nak minum tiap-tiap hari dan di kalangan budak-budak ayam teh, ayam kopi ni dia akan tutup selera makan ya. Dapat teh ni dia tak lapar dah, padahal sebenarnya badan dia perlu tenaga. Tapi dapat teh tu minda dia akan kata tak tak lapar lah, hilang selera ya. Teh dengan kopi kalau nak buat teh susu susu tepung tak apa. Jangan pakai susu teh dekat manis pun out ya. Okey. Dan kalau boleh teh limau tak apa ya. Itu okey lagi sikit. Tapi teh tak berapa dah. Sama dengan kopi, asam-asam, jeruk-jeruk, snack-snack yang tu pun elakkan ya. Ada yang bagi ke? Kadang-kadang budak minta ya, tengok kita minum dia minta. Tapi kalau takat dia mengendeng, dia tahu sikit-sikit lagu tu kita minum dia minta tak apa. Yang saya masukkan dia tiap hari dia nak. Tu masalah lah. Tu sangat problem. Dan lagi satu saya lupa, saya tak ada dalam slide. Yang Milo pun sama. Kalau boleh Milo campur dengan susu. Jangan bagi Milo pun. Ya, dia pun slowkan appetite budak tu. Lagi tak ada selera makan. Tapi kau buat. Nanti akan jadi hyperaktif, jadi buas tapi selera tak ada. Ya, sebab ada bahan dalam Milo tu merangsang dia untuk jadi aktif.
tapi selera dia slow. So buat Milo dengan susu. Tak apa. Jangan Milo dengan gula pasir, tak mau. Susu tak apa. Milo O tak mau. Milo susu. Okey. Dan kat sini elakkan kalau ikutkan bila beri makanan yang ni bagi ibu-ibu yang menyusu badan ke anak, elakkan beri guna botol. Sebab nanti anak tu tahu beza puting ibu dengan puting botol. Dia suka puting botol. Sebab bentuknya tak berubah-ubah. Puting ibu ni bentuk dia kadang-kadang berubah-ubah. Hari ni dihisap keras, esok dihisap lembut. Kenapa jadikah dia lembut tu? Kadang-kadang bergantung pada ayak susu ibu tu. Kalau hari yang ayak susu dia cekang, banyak susu tu, puting dia akan keras sikit. Dia bila budak nak menghisap tu dia tahu beza. Kalau hari yang mak tu selalu dah bagi dia minum susu pun tak berapa banyak, puting dia akan lembut sikit. Jadi kalau beza dengan botol punya puting, memang kita tak boleh lawan. Lepas tu kalau boleh jangan kenalkan dulu. Dan beri bayi glukos soda dan minuman bergas. Untuk glukos soda, minuman bergas ni elakkan sebabnya glukos tadi dia hanya ada kalori, kita kata empty kalori, dia tak ada zat lain. Jadi kalau anak dapat glukos dia hyperaktif. Terutamanya kalau anak yang umur setahun lebih, 3 tahun, 4 tahun lebih tu dia hyperaktif. Tinggal lagi kalau bayi demam, tak sihat, boleh sulam-sulam dengan glukos sebab dia tak ada selera makan. Dan elakkan tambah garam, gula atau bahan perasa. Kadang-kadang saya dulu bila saya ni satu dah menjadi pegawai zat makanan, saya jaga makan dan saya bertugas di Kemang Pasu. Tapi mak mertua saya orang Lestak, kakak ipar saya orang Sungai Petani. Lepas tu anak-anak kecil, dia beranak 3 bulan awal, itu saya beranak kembar, adik ipar pun beranak lepas 3 bulan. Duk atuk tu selang-selang masing-masing. Jadi bila masing-masing anak besar ni lebih kurang jarak umur tu tak jauh beza. Jadi kakak ipar saya bila dia ajar saya buat moi, mohang lin hang tak reti meh sini aku ajar, dia kata. Kita pun tak apa, tak reti pada aku dah belajar ni. Tak apa. Macam mana dia tanya kan. Dia pun okey ni kalau hang buat moi tu hang nak bagi dia tahan lama, masuk peti ais simpan. Tapi waktu masak ada tu hang letaklah cube ikan bilis sikit. 1 cube saya nampak dia letak. Tu dia. Anak baru 6 bulan, 7 bulan dia letak 1 cube dah. Hang letaklah guni baru dia makan. Lepas tu hang boleh simpan 2-3 hari, hang perangat balik tak apa. Dia kata, ajaran mana aku nak cakap. Tak apa. Tapi tak elok ni, saya katakan tak elok ni kau ini datang ni nanti dia tak ada elok je dia makan. Hang tengok macam anak hang tu aku bagi elok makan. Saya kata dia bagi kat anak tu. Memang tak boleh ngelak. Kalau ramai-ramai tu tawakal je lah. Tapi kalau kat rumah kita senang dia jaga. Lari anak dia 26 kilo. Umur 3 tahun 6. Bulan 8 ni. Budak kita bagi perasa awal, dia suka benda sedap. Dia tak payah hajak lah. Lepas tu dia suka benda manis, dia suka benda sedap. 26 kilo obesity dah. Tak tahu nak kata sian dia. Baju pun tak ada perut ni kalau pakai pampers laduk ni macam orang tua. Lepas tu mak mertua dan ni marah pula. Tu dah hang bagi dia makan lagi. Dia jangan bagi dia makan. Sian budak tu. Tapi dia nampak orang makan, dia akan pergi tau. Dia lapar, dia menganga sedia. Lagi kalau macam saya balik orang mertua kan, orang kalau tengah suap budak makan, kat dia saya lebih sayur. Saya akan lebihkan sayur kat dia dan dia makan. Dan dia akan kenyang kat situ. So dia tak adalah nak minta nasi lebih, lauk lebih. Lebihkan sayur, dia dapat zat tapi dia tak dapat lemak, dia tak dapat karbohidrat tu, so berat dia boleh bertahan. Tak mau turun sangat dah berat tu, just maintain. Ini naik 3 tahun 26 kilo. Kesian tapi itulah saya nak ajak kadang-kadang kita pengaruh orang keliling dari segi nak bagi makan kat anak ni. Orang tu kata lagu ni, kakak kita kata macam ni pandai-pandai kekal. Tapi jangan bagi perasa awalnya. Garam, gula, bahan perasa dia dapat awal-awal. Itu yang dia jadi obes tu. Dia suka benda sedap Okey. Dan kat sini kalau boleh, okey ni tadi ada dah junk food, makanan ringan kita elakkan Okey. Dan lagi satu bagi kanak-kanak tak mau makan, sikit-sikit kita suap dia tak mau makan Bila sampai masa makan pukul 1 dia reject tak mau makan. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin sebelum tu dia dah makan junk food atau makanan ringan. Jadi bila masuk waktu time nak makan betul-betul itu, dia masa kenyang, dia akan reject tak mau makan Jadi kalau boleh elakkan, jangan beri makanan ringan dekat-dekat nak sampai waktu makan pertama. Dan sama juga bila bagi susu, jangan bagi dekat-dekat waktu nak makan utama Limit dia 2 jam Katalah pukul 1 nak suap makan tengah hari, pukul 11 tu last bagi susu.
bagi dia 2 jam perut dia kosong, pukul 1 nanti insyaAllah dia makan. Ya, kalau dah bagi susu, lepas sejam nak suap nasi, dia pakai baling-baling, kita cuma. Ya, tak payah makan dah lah, biar api ya. Mak makan. Anak dua baling-baling, kita nak mengemas pun penat. Ya, okey. Dan kat sini pelbagai jenis makanan ya. Kat sini kalau boleh beri jus buah-buahan, buah-buahan hancur, biskut roti. Actually dari segi pelbagai jenis makanan ni ya, bagi dia rasa semua jenis makanan. Jangan pilih satu jenis je untuk dia. No? Kalau boleh buah, dia nak makan buah. Ada orang tanya saya, budak umur 3 tahun, betik besar lagu tu ya. Dia boleh makan sebiji tak apa ke? Tak apa. Ya, dia bukan macam kita betik sebiji lagu tu cek gula juk tinggi gula. Ya, dia tak apa lagi. Betik dia nak makan sebiji boleh lagi. Tapi kalau boleh kita nak dia makan pelbagai, bukan hanya betik tu saja. Sebab dia dah habis sebiji tu dia kenyang kat betik tu, dia tak mau benda lain ya. Jadi dia makan pelbagai ya. Dan kat sini kalau boleh pastikan bayi dan kanak-kanak benar-benar lapar, jangan sampai terlalu lapar ya. Untuk kes benar-benar lapar ni, kalau bayi ya yang anak umur 3 bulan 4 bulan tu, dia ada tanda dia lapar. Nah, saat-saat lagi dia pusing ke, dia jelir-jelir lidah ke, mulut dia penuh ayak liok ke, baby tu tanda dia lapar. Dia belum buka gear 3 teriak tu. Ya. Tapi kalau dah sampai dia teriak gear 3, gear 4, gear 5 tak berhenti dah. Ya, terutama waktu malam. Yang tu yang kadang bila kita pujuk pun dia tak mau lah, tak mau berhenti. Suotek pun nak bagi susu pun dia tak mau. Kadang-kadang kalau dah terlalu lapar ya. Tengok tanda dia lapar macam mana ya. Makin anak tu makin besar, dia akan tunjuk tanda dia lapar. Dia pergi minta ke, dia pergi tunjuk ke, dia pergi sebut ke ya. Okey ya. Dan kat sini kanak-kanak kena diberi makan snack ya. Snack maksud kita kat sini bukan jajan-jajan lah no. Saya bagi tunjuk snack tu. Okey. Ini contoh snack ya. Jagung rebus ya. Kadang-kadang orang jual jagung rebus tu, kita beli bagi dia makan tak apa ya. Tapi jangan beli jajan-jajan tu. Adik lapar ke, nanti mak singgah kedai tu cik jajan-jajan. Kalau pasar raya kita nak bawa anak tu, yang jalan dia orang jual jagung rebus tak apa. Bagi dia makan jenis tu ya, lebih bezat ya. Dan kat sini roti kebal lebih baik ya. Sandwich telur atau sardin ya. Biskut tak manis, kacang kuda rebus boleh ya. Buah-buahan, kismis, prune, kurma, bagi dia ratah-ratah makan ya. Daripada waktu dia lapar tu kita tak ada, katalah kita tengah driving ke balik kerja, dia dah lapar no? Kita tak ada nak siap makanan, prepare benda-benda dalam kereta. So dia boleh ratah saja. Sementara nak tunggu kita balik dan masak no? Ini contoh lain ya. Apa kukus, abang balik popiah, kastad jagung manis nah. Kalau tengok gambar ni hitam teringin. Kalau tengok gambar ni, aduh, nak bagi kat anak tak cukup ni satu ni, aku pun nak juga. Itu yang kita pun beli lebih ya. Bila anak tak nak makan, kita terpaksa cover makan bagi anak no? Itu yang terlebih berat badan. Macam saya ni lah dengan diet ni ya. Okey. Dan kat sini ya, okey, elakkan yang mengandungi garam, MSG. MSG ni banyak dalam sup cendawan ya. Kadang-kadang anak kita kalau pergi Pizza Hut, dia suka datang mana? Sup cendawan. Bercawan-cawan kadang kita order. Tapi sebenarnya dia punya kandungan MSG sangat tinggi. Ya. Kalau boleh elakkan, jangan kerap lah. Sekali-sekali tak apa ya. Pewarna bahan pengawet yang ni pun kena elak nah. Dan kalau waktu dia sakit ya, kat sini ya, saya ada, kalau tengok slide ni dia ada banyak wording, tak apa saya tunjuk yang ni ya. Okey, pemakanan semasa sakit. Kadang-kadang budak ni sepanjang dia nak besar ni, yang kata tiap bulan ada penyakit ya. Hari ni dia batuk sesama, seminggu lepas tu dia baik. Mai bulan depan batuk sesama lagi, seminggu lepas tu dia baik. Berulang-ulang jangkitan ya. Dan kalau dia sakit mulut, sakit tekak, beri makanan yang lembut ya. Contohnya jenis-jenis puding ya. Jenis-jenis kita kata yogurt boleh nah. Yogurt tu pun actually not so good. Dadih actually dadih, puding ya. Bagi benda-benda kalau dia sakit tekak, bagi benda sejuk nah. Puding yang masuk peti ais sejuk. Kalau ayam minum, jangan bagi ayam suam. Lagi sakit tekak dan lagi tak mau minum, bagi dia ayam dalam peti ais, ayam sejuk ya. Yang saya tekan benda ni sebab orang tertua sebut kat saya, dia dulu-dulu saya ingat lagi, kalau sakit tekak minum ais lagi sakit tekak. Itulah salahnya kita ya.
Dia kalau sakit tekak, budak biasa ada kaitan dengan tonsil, jadi dia punya anak tekak tu jadi merah tu. Waktu kalau beli air yang suhu bilik pun dia akan jadi sakit, merangsang. Tapi kalau benda sejuk dia kebas kat situ. So bila dia kebas, dia tak sakit, dia boleh minum, dia boleh makan, ya. InsyaAllah tak sakit tekak. Yang sakit tekak tu jadi bila bagi air sejuk tapi yang manis. Contohnya pergi bagi teh ais, yang manis-manis tu memang dia sejuk, tapi bila dia minum dia akan sakit tekak. Tapi kalau kita air kosong ais tu dia tak interfere dengan sakit tekak, ya. So kalau boleh bagi benda yang sejuk, bukan aiskrim lah maksud saya, ya. Nak bagi aiskrim sekali tak apa juga, ya. Okey, elakkan makanan berasid macam buah limau, benda-benda masam. Waktu sakit tekak jangan duk kasih. Tonsil tu dengan merah sakit, ya. Dia elakkan benda berasid, elakkan benda panas. Makanan terlalu manis pun jangan dibagi waktu dia tengah sakit tekak, ya. Makanan berempah pun elak. Kalau kata kita rajin nak masak, kita nak buat masak kicap, biasa masak kicap kita ada apa? Bunga lawang lah, bunga cengkeh lah, kulit kayu manis lah, semua kita tahu dalam tu, ya. Dan anak sakit untuk dia special, kicap bodoh tu orang kata. Mak mentua saya ajak kata, ni masak kicap bodoh-bodoh, budak-budak punya buah kicap semata. Tak apa, jadi tu waktu dia sakit tekak, yang berempah-berempah elakkan, ya. Dan kalau nak minum tu guna straw. Kalau dia tak boleh nak telan, ya. Bila telan tu kuantiti air yang masuk tu banyak. Lepas tu kalau guna straw ni dia boleh kawal sikit, ya. Dan kalau anak tu kecil, dia tak mau minum, jangan ikut dia tak mau minum. Kita kena usaha. Pakailah shrink kau bercagari, tarik yang 5 ml, suap dia mulut dia, ya. Dari semasa pastikan ada. Sebab kadang-kadang kita tengok kes yang jadi tarik, kita kata demam panas sampai sawan tu, dah lah dia panas. And then mak tak jelum, tak basahkan kepala ke apa. Lepas tu ayat minum pun dia tak mau minum. Okey, tak mau minum, biar api jangan, dia tak mau minum, kita buat cara lain, pakai bicadari, pakai camcam. Dia tak mau pakai bicadari, dia nak menjerit sikit pun tak apa, biar api dah dia water janji ayat tu masuk dalam badan, dalam kepala dia nak elok tu, ya. Kalau ikut sangat jadi teruk penyakit tu, ya. Okey, hidung tersumbat. Kalau waktu hidung tersumbat, kalau nak menyusu badan payah, ya. Sebab dia tak boleh nak isap dengan hidung dia tersumbat, ya. Kalau boleh, ya, ibu tadi kena cuba perah suap guna camcam waktu hidung tersumbat. Kalau bayi lagi, kalau anak tu dah besar sikit tak apa, ya. Hidung tersumbat tu kita pujuk makan lagi. Kalau bayi-bayi ni kita kena suap ikut camcam, dia susu ke apa, ya. Okey, dan kalau dia demam, ya, waktu demam ni kalau ikutkan dia makan tak mau, totally out. Dalam sehari tu kadang dia tak mau makan apa, tapi susu dia boleh pi, ya. So bagi susu tak apa, ya, lebih kerap, ya. Dan kalau sulam-sulam minyak air kosong, ya, kalau bayi dah umur 6 bulan boleh sulam air kosong, ya. Dan kat sini beri makanan dalam hidangan yang kecil tetapi kerap. Sikit-sikit, kalau kata biskut Tiger dia boleh makan sekeping tak apa dah. Lepas tu tunggu dulu sejam, 2 jam. Nampak ni kita suar lagi, ya. Sebab tu kalau anak sakit yang jenuh nak bagi makan ibu. Sebab kalau hantar nursery juga, kalau tengok budak tu kuih lembik jadi dah. Sebab tak makan, tak boleh nak dipantau di nursery. Jadi kalau duduk di rumah dengan ibu boleh ambil cuti, ya. Ada cuti boleh ambil, ibu boleh tengok 2 jam sekali. Dia suruh juga tak mau makan yang ni, tukar benda ni, ya. Tapi kalau tengok kes yang dia hantar ke nursery, kadang bila mak balik pukul 5, pukul 6, anak tu lembik dah, langsung tak makan. Dan kat nursery ramai bila orang tu tak boleh nak pantau anak kita seorang, terutama kalau anak sakit, ya. Jadi ibu lah biasa kena berubat, ya, kena cuti dan sebagainya, ya. Okey, kalau batuk, kalau anak dah dalam keadaan batuk, bila nak makan pastikan dia duduk, ya. Kalau anak dah boleh duduk, okey, bagi dia tegak badan. Dia merengek sikit-sikit, kita dah tahu tu dia merak-merak badan tu, bahagi juga sandak kat ibu, makan, minum, ya. Jangan ikut sangat waktu baring tu, dia boleh jadi lemas, ya, suffoket, ya, waktu keadaan dia batuk, ya. Dan kat sini, ya, suap makan perlahan. Kalau diarrhea, dia selalu juga jadi, ya. Bila jadi diarrhea, kadang mak kata susu tak sesuai kot, nak kena tukar susu kot, pergilah tukar jenama lain, ya. Kena daerah tak berhenti tukar, dah 3 jenama dah ni, ya. Tapi daerah tak berhenti juga, ya. Sebab daerah ni dia bukan pasal susu, dia pasal kebersihan, totally pasal kebersihan. Adalah benda yang dia beraba-raba tu nyok, dia masuk, kita tak perasan, ya. Atau ada lah dekat botol, kalau kita bagi botol susu, ya, kat botol tu yang kotor ke, kita tak steam ke, ada bahagian tak betul-betul bersih ke, dia akan jadi jangkitan, ya.
Dan kat sini galakkan anak supaya makan ya. Susu ibu kalau diberi kena beri kerap ya. Beri buah-buahan yang dilecek pisang ke ya. Dan nasi lembut dan bubuk ya. Kalau ikut tahu waktu diarrhea kena bagi ORS ya. Oral rehydration salt, garam dehidrasi ya. Yang kalau urin ada ya, ada perasa dah ni yang blackcurrant pun ada ya. So kalau ORS ni satu, kalau bancuh dia ikut sukatan betul, bagi orang kata ikut timing masa ya. Okey, dan kalau anak muntah-muntah, okey, kalau kes yang anak muntah ni masuk apa aja semua keluar balik. Masuk makanan je keluar balik nah. So kalau kes anak muntah ni biasanya ya, nak bagi makan kena bagi sikit-sikit dan pastikan dalam keadaan suam. Ya, sebab biasanya kalau anak muntah dia akan terbentuk gassy and windy kat perut dia, gas-gas no. Bila ada gas-gas tu dia menolak makanan lagi, mudah untuk dia muntah. Tapi kalau ada makanan dalam suhu yang suam ya, suhu panas tadi tu boleh membantu kurangkan gassy dan windy ya. Jadi kalau boleh anak muntah-muntah tu kena suap makan ya, dan elakkan benda basah ya. Sama macam kita kalau mengandung ya, kita kata hyperem yang tak boleh makan, tak boleh minum, masuk apa semua dia keluar tu no? Kena juga makan, tapi jangan benda basah, benda kering macam roti 4 segi. Pok, isap, tahan sekeping, 2 keping, 3 keping. Habis 3 keping berhenti isap, tunggu sejam, 2 jam, isap lagi 3 keping roti tu ya. Sama macam anak teknik dia ya. Jangan bagi benda muai, benda basah, benda sup. Kalau dia muntah, bagi dia muntah terus ya. So perlahan bagi dia isap biskut-biskut ya. Okey. Ni apa dia? Ni yang ORS tadi lah no? Kalau waktu anak diarrhea ya. Dan seterusnya kalau kata anak demam tak sihat, bawa dia ke klinik perawatan awal ya. Kalau boleh jangan tunggu teruk lah ya. Kadang-kadang kita pun cuma nak pergi klinik setiap bulan, doktor pergi klinik no? Doktor ambil ubat no? Tapi pantau keadaan anak, terutama kalau anak demam panas ya. Yang tu yang paling worried ya. Demam panas tu sementara nak tunggu ubat terkesan, kalau kita dah suap ubat, kena juga jelum dia ya. Bagi basah ni macam mandi tak apa ya. Lepas tu kalau boleh ya, jangan sesaat, kalau boleh kena ada dengan dia ya. Kalau dah nampak kuku dia biru tu ya, badan dia start ketak tu, tu panas sungguh lah tu ya. Kadang-kadang kita pegang badan dia tak panas selalunya, tapi kuku dah biru, badan dah gigil, dah ketak dah ya. Badan tak panas lagi, yang tu kena aware dah. Dia dah start suruh orang kata panas di dalam ya. Jadi kita kena hati-hati dah, kena on ubat dah ya. Okey, lepas tu kat sini ya, bawa anak ke klinik untuk ikut penilai perkembangan anak. Ada tak bawa anak kat sini pergi klinik ya, kita menilai perkembangan anak ya. Dan biasanya ini graf yang kita ada, kita simpan. Kalau graf ni ikutkan keliling dia color biru, ini kanak-kanak lelaki. Kalau graf color pink, kanak-kanak perempuan ya. Dia punya lengkuk pembesaran pun ada beza ya. Kalau tengok dalam graf yang saya bagi ni ya, kalau tengok line biru tu, tanda budak tu daripada dia lahir sampai dia umur 1 tahun, okey je berat dia. Mai masuk setahun drop, turun line kuning, turun sikit, tu naik sikit. Nah itu kita tengok dia punya carta pembesaran anak lah. Biasa di klinik kita akan pantau nah. Dan kalau dia masuk line kuning lagu tu, biasa dah kena jumpa saya dah nah, kalau bernasib baik lah. Kalau tak bernasib baik, tak ada cara nak jumpa lah. Nah, kadang-kadang saya bagi tarikh tu, itu tak boleh datang kadang ya. Tapi kalau jumpa tu, biasanya kita nak pantau pembesaran, dah start terbantut ke, apa masalah budak tu sebenarnya ya. Yang pembesaran dia tak menentu ya. Yang ni ada dia bagi. Ni arah naik baik ya, arah mendata amaran dah ya. Kalau berat anak kita tahun lepas ke tahun ni 12 kilo lagu tu, kena aware dah, ada something dah tu ya. Pasal apa berat dia tak naik ya. Arah menurun bahaya ya. Yang ini kecap growth, dia naik balik pembesaran ya. Yang tu kalau kecap growth ni tak apa. Kalau dia duduk tan kuning masuk merah pula, mesti kata ni kurang zat teruk dah ni. Kenapa tak boleh nak makan ke ya? Orang kata kadang misi hingat tu kalau bawa anak. Saya kira anak kita buat tak ni misi hingat dah, misi dah. Ya risau ya. Okey, dari tu tak boleh tinggal juga amalan kebersihan diri ya. Diarrhea terutamanya disebabkan oleh jangkitan. So, kalau ada masalah tak basuh tangan ke, budak tu tangan dia kotor ke, memang mudah dapat diarrhea ya. Dan kat sini tandas pun make sure tandas yang bersih sempurna ya.
Dan dari segi potong kuku ke apa ke, make sure elok tak terjaga ya. Jangan bagi kuku dia panjang saat dia dekat kotoran bawah kuku ya. Dan kalau boleh leksa tu jarakkan kelahiran ya. Sebabnya bila jarak kelahiran kita boleh pantau anak yang duk ada ni. At least sampai umur dia 2 tahun baru dia ada adik ke ya. Kalau dia tiap-tiap tahun duk atok macam kereta api tu, payah. No? Tak ada nak tengok yang umur 3 tahun sakit lagu ni, umur 2 tahun sakit lagu ni, umur 1 tahun macam ni. Yang dalam perut duk ada ya. Tak kata siapa doktor pun lagu ni pun ada. No? Tahun lepas beranak tahun ni accident. Accident nak buat macam mana dah kan ya. Tapi kalau kelahiran normal mungkin tak apa efek. Tapi kalau kelahiran caesar, pembedahan, kerak-kerak ni bahaya ya. Luka tu mungkin tak bertaut elok di dalam ya. Di luar tu nampak cantik, di dalam tu takut ada problem ya. Sebab perut tu 7 lapisan tu, takut dia tu melekat ke organ lain ke ya. Jadi bila kelahiran tu terlampau kerak, bahaya untuk yang caesar ya. Normal tu boleh lagi lah. Ibu lah kena cari pengasuh lah, orang Indon ke apa ke ya. Upah jaga no. Okey. Dan kat sini ya, kalau boleh keluarga digalakkan menghasilkan makanan sendiri. Kalau kita rumah kita ada taman keliling, rumah lot sebiji banglo no. Boleh-boleh tanamlah sayuran keliling, tanam sayur. Terutama yang saya galakkan macam buah tomato yang kecil tu. Pokok dia pasa pun boleh ya. So kita galakkan, kita tanam, bila kita ambil, kita ajak anak kita makan. Ni makan ni, kita tanam sendiri, buah sedap tak? Bagi galakkan, dia makan ya. Okey, yang ni saya ada bagi menu actually. Semolina fruit pudding benda-benda yang mudah untuk anak umur 6 hingga 9 bulan. Kalau nak ajak dia makan ya, tepung sugi kita guna, kita campurlah sikit pisang atau mangga ya. Ada yang masak, ada susu ibu ataupun susu formula ya. Dan kat sini kalau ikutkan benda lembut je, macam memang puding lah ya? Puding tepung sugi semolina tu ya. So kalau ikutkan dia makan macam ni pun dia dah dapat zat yang lengkap dah dari segi menu dia ni ya. Satu lagi saya letak steam bean curd cups ya. Steam bean ni syok sikit. Ni untuk yang 9 ke 12 bulan ya. Dia dah pandai pegang dah waktu tu ya. Dia mesti nak pegang benda lah ni ya. Dan kalau boleh ambil toko yang lembut ni kat sini, telur saiz A, saiz A, tapi saiz C pun boleh ya. Saiz A lagi bagus ya, mahal ni ya. Apa tu tomato, kacang buncis, susu tepung ya. So campur je benda ni ya. Dan boleh bagi dia makan ya. Okey, kukus. Kalau boleh benda ni kita kukus dia no. Okey. Lepas tu kita massage ya. Yang ni tadi okey, baby massage. Actually dalam slide baby massage ni saya edit sikit aja kenapa perlu baby massage, berapa lama, and then nanti saya nak tunjukkan video dan demo lah macam mana nak massage baby ya. Yang saya bawa ni baby takkan raju ya. Kami kat kesihatan ada dua baby perempuan, baby lelaki ya. Yang perempuan nama dia Nyenyet, yang lelaki nama Nyenyet. Selalunya kalau kelas-kelas demo ke ya, mesti buat dia akan bawa lah baby doll ya. Dan lagi satu kalau kita masuk hospital ya, yang bersalin tahun ni ya, anak kecil diorang tu dah ya. Kalau lahir-lahir je anak dah ni ya, dia buat lagu mana ni mesti buat. Dia ambil anak tu kotak-kotak tu letak atas badan ibu nah, dia tak lap-lap dah no. Yang kita jumpa kes sekarang ibu yang primate anak sulung. Pasal apa anak aku kotak-kotak ni letak atas aku ni? Pasal apa ni? No? Apa pasal dia tak lap-lap dah dulu mandi dah. Dia marah mesti. Dia kata lap dah dulu, mandi dah dulu ya. Sebenarnya itu polisi hospital sekarang ni ya, untuk menggalakkan penyusuan. Mula-mula dia lahir budak itu punya rangsangan menghisap sangat kuat. Lepas tu dia ambil letak atas dada. Lepas tu dia letak atas dada, bagi dia hisap dulu. Dia dah belajar hisap tu, lepas-lepas tu dia reti. Tapi kalau asing dia, tunggu sejam, dia dah tak tahu dah letak kat payudara, dia nak buat apa dengan senyap. Padahal dia dapat tu tapi tak tahu nak hisap. Tu biasa dia pakai buat tu ya. Angkat-angkat, dia lap sikit-sikit je. Benik penuh lagi, putih lagi badan anak tu ya. Selaput dia, darah-darah dia ada sikit-sikit. Tali pusat tak ada potong lagi ya. Letak kat kita. Pegang, tengok anak dia pegang. Bagi dia susu. Bagi dia hisap. Tak ada susu misi. Mak kata memang dia tak ada, nak bagi rangsang. Misi marah. Nak merangsangkan susu. Dia kan buat dia betul ya. Okey, dan baby massage ni ya. Biasanya kenapa kena massage baby? Sebab bagi bayi sentuhan tu ialah cara komunikasi dengan dia. Bila kita sentuh kaki dia, sentuh tangan dia, itu cara kita bercakap dengan dia. Contoh dia tengah teriak
teriak tu, kita nak bagi dia senyap, kita kata shh, dia tak dengar. Tapi pergi kat pipi dia, sentuh pipi kita nyi ataupun jari kita susuk usap kat pipi dia, baru dia slow down. Yang tu biasa saya buat, biasa kat klinik kalau saya ada lah, waktu-waktu yang kena cucuk kaki kuning tu, TSB, dah tiap hari lah mesti dipanggil, cucuk kaki nak tengok bacaan kuning dia berapa, mai cucuk je, lepas tu kita usap pipi dia sikit, daripada tu dia slow down lah. Cara komunikasi maksudnya dia tahu ada orang lain kat keliling dia, bukan dia terkapai-kapai seorang tu. Kalau kadang-kadang mak tu kadang-kadang nak teriak takut, nak buat apa ni dia teriak dah. Kalau boleh peluk dia, teknik paling bagus di dalam slide tak ada, saya cerita je panjang saya belajar pasal penyusuan. Kalau boleh dia tengah teriak ke dia apa ke, ibu buka baju, dada ke dada, ambil anak lekat ke dada tu. Dalam keadaan kita pun tak ada lapik, dia pun tak ada lapik, kulit kita bersentuh kulit dia. Waktu tu kalau dia sejuk demam sejuk ke dia demam panas tu, seluruh badan dia akan lower down, ikut suhu kita. Itu yang penting. And then bila dia rasa sentuhan tu, dia rasa ada bonding, dia rasa dia disayangi, dia akan slow down menangis dia. Tak ada lagi harimau tu lagi. Kalau dia harimau payah nak pujuk. Okay. Dan kat sini kenapa kita follow, ada rutin dia. Dari segi baby massage nanti dia ada rutin dia. Dia boleh mula pada kaki ke atas, dia boleh mula kepala ke bawah. Kenapa kita kena follow rutin ni? Sebab kita nak bagi baby ni biasa. Bila kita buat macam tu, maksudnya kita nak massage dia kena relax. Mula-mula kita buat dia lagi teriak, confirm. Apalah mak aku ni buat ni, tekan-tekan. Mula-mula memang dia akan teriak. Dia jadi lagi orang kata dia tak mau. Tapi bila kita dah biasakan rutin tu, kita ulang tiap hari, okay, dia tahu actually waktu ni dia kena comfort, dia kena relax. Waktu ni mak tu dengan dia, mak pula bercakap dengan dia, ada bonding kat situ kan. Waktu tu dia akan kurang. Tu cara, sebab tu kena ada rutin. Dan kat sini kenapa kena buat tiap hari baby massage? Kenapa tak buat seminggu sekali? Sebab kita nak bagi, kita kata kat sini bagi bayi satu hari tu ialah masa yang cukup panjang kat dia. Kita start aja, dia lama dia rasa. Dan biasanya kat sini dia akan dapat macam-macam pengalaman hidup dalam sehari. Sebab tu kalau boleh tak, tiap hari kita atur, kita buat baby massage. Okay, dan kat sini how long does it take? Berapa lama nak massage baby? Actually kalau lakukan 20-30 minit tu pun lama. Biasanya kita buat within 5 to 10 minutes pun dah memadai. Kalau boleh ulang 2 kali, sebab dia mandi 2 kali. Ikutkan baby massage ni kita buat lepas dia mandi. Waktu tu dia dah bersih, kita massage dia sebelum kita susu kat dia. Nanti kita bagi susu, baru dia lena. Baru dah tak buat perangai, tak ada merap dan sebagainya. Okey, okay dia. Okay, nak tengok saya tunjuk slide dulu macam mana ya. Hak ni di end baby. It can be, itu tak perlu Johnson lah. Minyak kelapa actually the Indians they like to massage the baby with minyak kelapa. That's why the Indians are very good at plastic though. They can run faster. So we put kalau kita bubur our hand at the baby kulit kan sakit tau. Because some people their hand are tender, some people their hand walaupun dia tangan dia lembut, tapi dia mana tu kasar, sakit pada baby. So we can start that, it's not specific. You nak tak badan dulu ke, you nak tak badan dulu ke, you nak tak kaki dulu ke. Tapi you take cues tau. Kalau baby tu tak suka dia berapa, jangan buat. Kalau baby tu tak suka dia berapa, jangan buat. Kaki, buat apa yang baby suka. You know as a mother yourself, you know dia tak suka nak pegang perut dia, jangan buat. So this is just a simple thing. You wash your hand, you warm up your hand, you put oil ke apa ke to make a little bit of lubricant or talcum powder. Tapi talcum powder, be careful don't shower your baby. Sebab apa because they are very small particle in the lung. So wash hand,
can start with the face or you can start with the body. I start with the face. Face is start, so initially you rub. Soft, tender, touch, not saucy pain. Tapi jangan up and because it's geli tau. Continuous ya. The pressure must be consistent. The love touch of people, then over the forehead. Yeah. For a few seconds, for a few times, 6-7 times. Then over the eyes, go up, then over the nose, over the mouth, belakang the ear. Yeah? Over the nose, mouth, belakang the ear. That is for the face. Macam itu buat facial. So, dari kamu juga kan itu buat facial. Then for the body, then you put oil again, then you do a crisscross. Jangan angkat ya. It's a crisscross. Inilah. Jadi ni kami dengan training ni dia tunjuk kat depan, no? Lepas tu lagi aku nak terus ni ada tak kan? Itulah ya. And then at the abdomen, first you do a up and down. Sometimes you can talk really nyanyi pun tak apa. I love you. Up and down, yeah. And then you walk from your anatomical, the uterus jadi kan. So you walk the air. Yeah, you walk the air. Last kali the I love the you terbalik. I love you. Yeah. So basically kita mengurangkan angin di dalam perut dia. Untuk leave dia, then we do a milking. You milk the baby. You milk the baby. You milk the baby. Or you do a downward stretch. Then we do gerak kaki. Biarkan satu tangan. Then we do a massage on the back. Then you tarik sikit. Jangan sikit kan. Tarik. Sini kita buat macam ni. Tapi untuk kaki this part is very sensitive lah, geli tau. So, jangan up down, just massage kaki dia juga. Massage in the rotation manner lah. Nanti semua kita nak tahu. Sometimes baby doesn't like it, do it. Massage, then massage the top, then just pull out the region. Kaki dengan tangan sama tak? I did this or you press it here. And at the back, also the same process. Kita massage towards the hand. Betul tak apa, no? Tangkuk. Tangkuk je balik. Then you buat rotating at the, don't touch the spine. Rotating movement at the side of the body. Yeah. Harapkan lindut. Then last you try to get like that and do a little bit of that. Lepas tu mandikan dia, then feed dia, and we feed you all. Do it twice a day, 15 minit je tu. The whole process 10 to 15 minutes, twice a day. Then lepas susukan, mandikan dulu. Elokkan susukan dulu, orang mandi. Kalau you mandi dulu, you susu baby dah comfortable, dia will sleep on your breast. Susukan dulu, dia mandi dan the baby will sleep. Then and they will grow faster. With that, longer. And more love. Okey, itu yang simple, ya. Yang diajak oleh tok guru saya dulu lah dekat KL, ya. Kami ada satu kursus penyusuan yang 40 jam. 5 hari belajar pasal penyusuan saja. Tak ada benda lain. Sebab balik-balik dia nak pergi ajak kau perempuan pula, ya. Orang ni masalah ni, orang ni macam mana nak tackle, ya. Jadi satu cara sebenarnya baby massage ni dia buat untuk bayi yang selalu orang kata beragam.
yang ada buat perangai ni. Tak boleh no teriak daripada malam sampai subuh, tak berhenti. Jenis tu. Kita buat baby massage, kita nampak lepas seminggu dia punya keadaan tu dia akan slow down. Dia akan jadi tenang, relax waktu malam, dia tak buat perangai dah. Ya. Okey, yang ni satu slide saya tunjuk no. Sekarang kita tunjuk kat depan macam mana. Kita main dekat sikit, kita tengok ya. Lagi satu, yang ni version saya ambil daripada YouTube ya. Yang ni dia agak simple juga, tapi dia guna baby yang betul ya. When it's just the two of us in a quiet room, and my baby's all warm and snugly fresh from the bath, nothing relaxes her more than a soothing massage. I read all about the benefits of massage when I was pregnant, and now after some practice, the routine is almost second nature to me. It doesn't have to be complex, just trust your instincts and make the most of this special bonding time. Her changing table is the best spot for our massage time, but really any flat surface will do. You may wish to cover the areas not being massaged with a light blanket. Start with your baby on her back. I keep my hands on my baby at all times when she's on the table. Moisten your hands with a mild lotion specially made for babies, and warm the lotion in your hands before you begin massaging her head with gentle circular touches. Start with the forehead, temples, eyebrows, nose, around the mouth and jaw. Don't forget her ears. Maintain eye contact with your baby, talking or singing to her the whole time. Work your way down, rubbing across her shoulders and chest. Try to do this in one motion and maintain contact. Make gentle, light circular motions across her tummy. Continue down her arms, hands, and fingers, one at a time. And finally, legs to feet, rubbing all 10 toes. As I gently massage the lotion into her skin, my soothing touch helps relax her muscles, helping her switch to nighttime mode. This helps me relax as well. Now I'm going to turn her on her tummy and repeat the same massage. Remember, keep it light. This is your time to bond with your baby, and you can make it whatever you want it to be. I know the massage will make my baby relaxed, so I stay in her room so I can lay her down in her crib, awake but drowsy. Just her delicate skin and my soft touch make this moment really special for both of us. And now the mood is set for some quiet time before I put her down for a good night's sleep. Okey. Kita tengok tadi sampel contoh ya. Kalau tengok kat situ ada dua version tu. Satu yang tok-tok buat ya, yang saya belajar tu. Yang ni yang ibu muda punya ya. Tapi macam dalam slide YouTube tadi, dia kata actually tak ada satu teknik yang maksudnya yang dia ni the best. Jadi the best tak semestinya ya. Minyak kelapa ni dia Indian ke? They like to. Okey ya. Tak ada satu teknik yang kita kata oh dia punya teknik is the best ke apa, tapi based on mothers tu punya instinct ya. Okey, mai ke depan. Kalau duduk jauh tak nampak. Depan saya nah. Nak cakap boleh, tak pegang mic tak apa sikit. Nak mai lah sini. Ni baby Mira, aku ni minta tengok. Oh, betul-betul ni baby Mira, baby girl, okey. Baby saya pakai pampers saja, nak duduk sikit. Mai sini kat belakang. Saya tak nampak. Nak buat ni nanti. Saya nak usung pada demo pula lepas ni. Okey, kalau ikutkan first sekali dia kena ada minyak ya, kita boleh guna minyak yang macam setengah tu dia suka baby oil ataupun kita boleh pakai lotion. Either one, janji tangan kita ada minyak tu, bila kita nak buat massage kat baby dia tak ternampak, kasak tangan kita tak menyakitkan kulit anak tadi ya.
Okey, and then dia punya teknik yang paling bagus sekali actually bila kita ikut aliran darah dan sebagainya, mula dari atas kepala ya, perlahan sampai ke kaki. Dan untuk kepala tadi kalau ikutkan ya, kita pegang dia ada rambut ke, dia botak ke, kita slow-slow mula-mula dulu ya. Kalau boleh cakap-cakap dengan dia baby tadi ya, and then kita buat atas bulu kening ya. Tangan kita kan. Yang ni jangan lepas. Ada di kepala lagi ya. Tak ibu jari, kita masaj kat kening dia. Rap perlahan-lahan. Jangan gosok kuat sangatlah, ni bukan orang tua. Ni baby So kita buat biasa-biasa saja. Lepas tu ya, dah gosok lebih kurang 5-6 kali kita ulang. Pergi kat hidung dia perlahan ke belakang, naik ke mata. Macam tu buka hidung dia, turun, naik kat dia punya kening tu ya. Okey, lepas tu kita kat mulut pula, kita mula bawah mulut ya. And then pergi belakang telinga. Okey, mula kat hidung tadi, turunkan daripada dahi, turun ke hidung, turun ke mulut, bawah bibir dia sikit, gosok kat dagu sikit, and then pergi ke belakang telinga. Dalam pada tu tangan kita kat sini, kita boleh masaj sikit telinga. Telinga yang satu organ yang sangat sensitif. Bila kita masaj tu jadi macam dia alert, jadi lali, dia macam nak lena. So kita masaj sikit-sikit ya. Okay. And then bila kita nak start dekat dia punya badan ya, kalau saya lebih suka pakai untuk guru tok tu aja ya, daripada yang Mak Zalin saya suka cross. Kita buat macam tu ya. Kita cross. Sebab bila buat cross macam ni, dia jadi tingling, dia macam dia tu automatik macam tergelap sikit. Kita boleh nampak dia punya excited ya. So kita buat cross ya. Okey, lepas tu actually ya, kita boleh start dengan perut dia dah ya. Kita buat macam bulat-bulat masaj macam ni ya. Ibu jari kita just nipis saja ya. And then kita buat bentuk I love you. 3 kali. I love you. Sebab kita punya usus ni dia bentuk macam L terbalik. Dia mula kat sini naik, lepas tu dia pergi atas, dia turun bawah, baru dia pergi duduk. So bila kita work macam tu, dia punya penghadaman pun lancar. So naik atas pertama I and you. Yang ni kot kita nak buat macam mana ya. And then kat sini ya, untuk tangan tadi actually ya, katalah kita angkat tangan dia sikit ya. Okay. And then dia punya teknik actually just gosok saja. Sikit-sikit aja tangan dia tu sampai ujung jari. Ni jari tak mau lepas, pakai jari ni. Okey. Jari lepas. Okey. Gosok sampai ujung jari ni, tarik sikit. Tarik sikit. Jari pun untuk bayi kalau jari dia ni dia boleh berasa dah sentuhan, ada dah rasangan ya. So tarik halus-halus ya. And then kalau boleh dengan baby tu cakap, jangan senyap rasa dengan baby bercakap. Sama kat kaki ya. Kita gosok-gosok sampai kat lutut, kita buat bulat-bulat ya. Dan ke bawah kaki ya. Mai kat jari tu tarik ya. Okey. And then ambil masa, jangan tergesa-gesa. Bila nak buat masaj pipi ni, kalau boleh jangan tengok masa. Aku 5 minit dah pergi baju ni. 5 minit ni orang kira sekejap lagi dia pergi tekan kuat-kuat kat baby So ambil masa, relax ya. Okey, and then bila tangkupkan belakang bayi ya, actually ya, belakang baby ni kalau boleh jangan sentuh dia punya spine, dia bulat belakang. Kita buat kat badan dia saja, bulat-bulat macam tu ya. Kita buat macam tu saja ya. Bila kita buat macam tu ya, jangan sentuh tulang belakang. Lepas kat tulang belakang kita just stretch, hal lembut aja. 2 jari kita baik kiri kanan tulang tu kita stretch. Actually takut kita tekan spinal dia sangat lembut ya. Spinal ni kalau kata terhentak sikit ke, dia boleh mudah rupture. Dia tak kuat, dia tulang tak kuat lagi So just sekadar nak bagi ada rangsangan, tapi just lembut saja And then kat sini untuk tangan dia seterusnya enough dah. And then boleh ambil dia ya. Macam tadilah nak mandi dulu ke, nak buat ni dulu ke ya, nak breastfeeding dulu ke, ikut baby tu punya keadaan. Yang eloknya breastfeeding dulu, buat dia dulu, and then breastfeeding, and then mandi. And then lepas tu dia tinggal ya, dia akan soft ya. Okey, ada nak cuba dengan saya? Ya, ada baby kecil ya. Boleh dengan kepala baby kan. Nanti saya boleh bawa ayah dia.
memang lepas dia baby saya buat. tapi tidak berhenti. Tapi macam dia saya stop lah because dia tak dia berapa ni mengacau. kan. And then sekarang boleh buat lagi. Boleh, tapi satu bila dah umur setahun ke atas tu dia pandai. Sekali lagi kita buat ni cot dia tak main. Cot dia tu. Jadi kita galakkan daripada dia lahir sampai dia 3 months atau 6 months. Waktu tu dia tak mengganggu kita buat. Tapi lepas pada umur 6 bulan kalau nak buat tak ada hal. Kalau baby tu bagi kerjasama. Ya? Kalau dia sekali lagi kita buat dia pagi dia gelak. Dia gelak dia tak mau ke ni nak. Okey, Mat. Saya nak panggil siapa nak cuba ni. Baby Mira saya ni. Dia untuk baby je lah. Yang kalau boleh sampai 6 months. So age dia. Lemur dia 6 months tengok kita sama dengan baby. Kalau baby bagi kita sama kita buat tu dia relax. Kalau kita buat tu dia tak mau, dia tolak ke reject tangan. Tapi kalau dia enjoy tak apalah. Dia enjoy tak apa. Sampai dia tahu. Sebab satu cara nak buat ni. Bila buat baby massage ni pun, bila kajian nanti buat, katalah anak tu mengalami trauma, contohnya anak tu accident, and then di dalam ketakutan dia trauma kan, bila mak repeat balik massage tu, dia cool down, dia soothing. Jadi dia punya trauma tu hilang. Tak adalah dia tak berlarutan dengan trauma kalau dia accident ke dia ada something yang mengganggu pemikiran dia. Bila kita buat step tu, ya, macam dia kecil tu, dia boleh soothingkan balik baby kan. Tak ada lagi makan. Tu boleh. Okey, siapa nak cuba? Kau. Ya, tak apa, saya ajak tu lah. Dia buat apa nama? Buat Hidayati. Baby 3 bulan ya? 4 bulan. 4 boleh makan lagi nak? No. Masa kecil nak? Ambil cuti lama dah. Itu saya tak boleh cakap. Ya, tapi 3 bulan. 4. Oh, untuk breastfeeding ke? Tak, dia saya tak ni. Dia tak mau. Lama dia dapat bagi dia? 2 bulan lebih lah. At least mungkin juga. Kenapa mana dia tak mau direct kan? Pump saya tak lama, saya sakit pun. Saya Luka tak boleh. Kalau pump saya akan ajak perah. Sakit. Tak apa. Ada dia tak kena macam ni. Dalam dia. Oh, nampak. Rekod ke? Rekod. Nak tengok siapa aku cerita. Sorry Puan ulang balik lepas daripada bawah mata ni Puan. Tak lama kecap nak. Ya, sekejap kita tengok saya tunjuk kat sini nak. Tapi kita can stop kan, kita can do it macam progressively lah kan. Kita introduce dia second day nanti dia. Kalau kasi magulang ni senang. Bawa something. Kita biasa. Kalau kita besar, kita nak buat balik. Kita pada dulu. Bawa pada. Kita dah ada check nak. Okey, takut. Yes.
dalaman. Kalau memang boy, dia punya sebelah kiri. Tak ke kanan. Dan dia tak ke sini. Pada Dia kena tam kan ataupun dia tangan kalau boleh tam. Kalau baby tu kecil tam. Kalau dia besar, Oh, banyak. Kalau dia kecil lagi, dia pakai tam. Dia kena letak budak-budak. Dia kaki dia dengan tangan boleh kita boleh. Kau nak mula dengan tangan, kau boleh di dah tangan dia nyenyok tu buat dengan tangan dulu. Ada bawa tangan dan kita kalau pegang bagian jari kau nak kita buat bulat-bulat macam tadi ni kita ada juga bulat-bulat usap usap pun boleh ya teknik dia tapi dia usap dia so kalau kita buat bulat-bulat dia macam Dia macam friction kan. saya ni saya pakai lotion kita bawa tapi boleh tarik yang pasang jalan start itu dia pasang dua kemudian kita potong jadi kalau kita bergerak macam ini dah ikut di belakang badan tu cek lipstick. Kalau baby boy tak ada lipstick. Okey, dia kalau belakang dia sama macam tadi besar tapi dia punya bukan di tengah tulang belakang tapi yang between ini suara dia bawah ulang-ulang dan nanti buat pada tulang belakang. Dia nak bersih diserap massage. Dia kecil dah ni 2.0 by 6 months.